Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang ke channel YouTube saya, channel YouTube Dunia Zakir. Hari ini kita nak sembang sedikit tentang kaedah cara pakai keris. Baik, untuk pertama-tama kalinya, kesesuaian berkeris itu boleh dikenakan dengan pakaian berbusana Melayu lama, iaitu bertanjak, berbaju Melayu, bengkung, pending, aksesori, samping dan seluar. Okey, jadi untuk pemakaian keris, nombor satu, kita akan sembang tentang cara menyisip keris ataupun menyelit keris. Jadi untuk keris selit, kita boleh pakai keris yang saiz selit, keris sejengkal ukurannya ataupun sejengkal setengah ukurannya ataupun selengan ukurannya. Ukuran bilah mata dan sepenuhnya dia selengan daripada kita letak keris kita macam ni. Jadi selengan sampai dekat siku. Jadi kesesuaian keris untuk keris selit, dan keris selit itu dipakai dengan kaedah menyelit. Kemudian keris selit adalah pelengkap bagi busana Melayu, samping, tanjak, songkok, kat kepala. Kemudian pelengkapnya adalah senjata keris yang bersaiz selit. Jadi kaedah menyelit keris seperti yang saya pakai sekarang, inilah kaedah untuk kita selit keris. Dan kedudukan keris kita, kita ambil tegak bunga tanjak sebelah kiri, dia punya tengah-tengah, ambil terus dekat butang baju, terus jatuh dekat sampir keris, jatuh dekat sampir keris, jatuh dekat tengah pending, terus ke samping. Jadi bila kita pakai tengah-tengah macam ni, isyaratnya dalam suasana yang aman, ataupun kita pergi majlis-majlis formal seperti majlis perkahwinan, majlis adat istiadat, jadi kita pakai keris tengah-tengah. Jika keadaan lebih aman, yang tengah ni pun dah kira aman. Jika keadaan lebih aman, yang tersangatlah aman atau lebih santai, kita akan lebihkan lagi ke kanan, menandakan sangat santai. Keadaan pada waktu itu sangat santai. Okey. Bila keadaan agak tegang ataupun untuk bertempur, kita akan sisip ataupun mengkisar keris kita ke sebelah kiri. Jadi bila isyarat letak keris sebelah kiri, maknanya bersedia untuk bertempur, bersedia untuk berlawan, dan bersedia untuk mencabut dan menghunus keris. Okey. Jadi ini adalah perbuatan menghunus keris. Okay, saya ulang. Duduk dekat tengah, cara pakai yang aman, ataupun formal pakai pelengkap busana. Okay. Boleh keluarkan tapak keris tu di luar samping bengkung, boleh juga dipakai di dalam samping, ikut tradisi kesultanan negeri masing-masing. Ada juga yang letak keris di luar sebegini pun ada, menyangkut keris di luar pun ada juga. Ada istiadat kesultanan negeri yang pakai macam tu. Biasanya kita pakai di bawah, di dalam bengkung. Okay. Jadi menyisar keris ataupun menghunus keris, kita kisar, kita petik, kita keluarkan, kita menghunus, bersedia untuk berlawan. Beginilah caranya. Kemudian masukkan balik. Bila keadaan sudah aman, kita ketengahkan sedikit balik kedudukan keris selit kita. Okey. Kemudian untuk saiz keris tarung,
agak panjang sedikit, 2 jengkal setengah, 15 inci, 18 inci. Termasuk pakaian dia, okay, lebih sedikit daripada siku kita sampai ke pertengahan bicep, pertengahan tangan kita yang bicep ni. Dia lebih sikit daripada keris selit. Jadi sifat dia untuk keris tarung, untuk berlawan. Okey, untuk keris berlawan ada juga digunakan sebagai selit begini, tetapi untuk sebagai pakaian, untuk pelengkap busana kurang sesuai. Jadi dia lebih kepada keris bertarung. Jadi kedudukan dia keris panjang, memang kebiasaannya sebelah kiri, kerana dia memang keris untuk bertarung, keris tarung, dan memang untuk berlawan. Jadi pakaian untuk keris berlawan tu sisip sebelah kiri, bersedia untuk bertempur, bersedia untuk berlawan, bersedia untuk dipetik, untuk dihunus. Okay. Baik, untuk kaedah pakaian yang biasa orang pakai adalah terbalik begini. Hulunya ke dalam, sampingnya terbalik, hulunya ke dalam. Okey, untuk pakaian yang begini, mengikut Cikgu Zamli, cikgu yang ajar saya tentang keris dan buat buku tentang keris, dan saya beli juga daripada Tengku Ahmad, cikgu keris, buat buku keris juga. Yang pakai terbalik macam ni adalah kaum asli Patalangan. Jadi dalam Kesultanan Melayu kita, ikut menegeri, memang tak pakai terbalik. Kita memang orang Melayu mesti pakai ke depan begini. Yang pakai belakang ni orang asli Patalangan, dan bukan pakaian rasmi mengikut adat istiadat istana. Walau bagaimanapun nak pakai terpulanglah, cuma dari segi adat Melayu dia tak rasmi. Yang popularkan ni adalah orang-orang silat juga yang pakai terbalik, dengan isyarat lebih beradab. Jadi kita kena, bagi saya terima je. Orang pakai terbalik pun saya terima, sebab saya faham yang dia nak beradab. Dan orang yang pakai terlentang macam ni ke depan, bersedia juga sebenarnya salah satu adab, dan dia mengikut budaya Kesultanan Melayu, juga sudah beradab. Okey, cumanya ada sesetengah kedudukan hulu keris. Bila kita rakyat biasa, kita dah pakai ke depan macam ni. Semua orang pakai duduk depan. Cuma bila kita orang biasa, kita ke bawah hulu kita ni, kita ke bawahkan. Ke bawahkan isyarat kita orang biasa. Jika dia ada pangkat, dia pakai tegak seperti saya pakai. Jika raja, dia boleh naikkan ke atas, menandakan dia ada kuasa dan kedudukan yang lebih tinggi. Okey. Boleh juga sebenarnya pakai keris sebelah kanan begini. Okey. Ni orang kata pakai terbalik, tapi menandakan kedudukan yang suasana sangat aman, bukan suasana perang, bukan suasana untuk kita berlawan. Boleh juga pakai macam ni. Juga orang yang kidal, dia boleh pakai mengikut kedudukan tangan dia. Jadi dia kidal sampai yang besar ni ke atas, hulu dia keluar. Maknanya dia tu seorang yang kidal, yang menggunakan keris dengan tangan kiri dia. Okay. Kebanyakan kita pakai keris tangan kanan, jadi kedudukan kita seperti ini. Okay. Ini kedudukan selit keris. Boleh juga selit keris pelengkap busana, keris selit, keris saiz pendek. Boleh juga selit keris panjang, saiz keris tarung. Jadi terpulang kepada kawan-kawan untuk pakai keris yang agak besar, agak kecil. Yang penting dia selesa dan dia sesuai lah dengan keris dia. Ada orang tak minat keris kecil sebab dia pegang kecil. Ada orang minat keris besar, jadi dia pegang sedap. Ada orang tak minat keris besar, dia minat keris kecil, jadi comel, cantik je dia pakai. Jadi terpulang pada minat masing-masing. Okey. Kemudian kaedah selain daripada Kesultanan Melayu atau Negeri Melayu selit keris, ada kaedah untuk selit keris orang-orang Jawa. Orang Jawa
contoh ni. Ni hulu Melayu, tapi keris ladrang sampai Jawa, Bali. Jadi orang Jawa dia selit keris dekat belakang dia. Okay. Orang Jawa tak pakai keris di depan. Dia tak selit keris kat depan macam ni. Okay. Dia selit keris dia dekat belakang. Okay. Dia selit keris dia dekat belakang. Ini adalah pakaian orang Jawa. Okay. Ada banyak kedudukan selit keris orang Jawa. Ada tegak, ada serong macam saya pakai ni. Ada yang lebih ke kanan, ada yang lebih ke kiri sikit. Okey. Bagi orang Jawa, adab pakai keris, adab selit keris bagi orang Jawa adalah selit di belakang. Jadi bila dia jumpa raja-raja, dia jumpa sultan dia, sebagai adab keris di belakang. Bagi orang Melayu ataupun Kesultanan Melayu tak boleh selit keris di belakang, menandakan seperti ada muslihat, seperti ada senjata tersembunyi yang nak bunuh raja ataupun yang tak beradab pada raja. Jadi adab kita di depan. Okay. Adab kita pakai keris di depan. Adab orang Jawa pakai keris di belakang. Tapi orang Melayu tak boleh pakai belakang, sebab isyarat seperti ada nak buat pembunuh upahan ataupun ada orang kata ada muslihat. Jadi orang Kesultanan Melayu tak nak kita pakai keris di belakang. Okey, bagi adat cara pakai orang Jawa, bagi keris yang dipakai oleh ulama-ulama Jawa ataupun mufti-mufti di tanah Jawa, ataupun ustaz-ustaz, diorang pakai di depan. Jadi yang pakai keris istiadat orang Jawa, yang pakai keris dekat depan ni hanya ulama, hanya ustaz-ustaz, hanya tok-tok kiai ataupun tok-tok wali sahaja yang letak keris dekat depan, menandakan dia tu ulama. Dan keris yang dia pakai banyak gayaman. Okay. Jadi perbezaan menyelit keris ataupun kaedah pakai keris mengikut suasana, situasi, keadaan, mengikut kesultanan negeri masing-masing. Jadi ada yang pakai tu pakai kat depan, okay. Dekat bengkung. Ada yang pakai dekat luar, seperti orang-orang raja-raja Bugis, dia ada penyangkut dekat luar, ada penyangkut dekat tepi. Macam Pahang, dia pakai dengan samping-samping. Jadi keris dia tu dia simpan dengan samping-samping sekali. Dalam samping, pakai samping tu lilit dengan keris sekali. Jadi ada yang pakai ke kiri sikit, menandakan waktu tu kita berperang. Ada yang pakai sebelah kanan, menandakan terlalu aman. Jadi kemudian ada yang ikat keris dengan tali, menandakan untuk berjumpa orang besar. Kita ikat keris kita berbentuk lam alif, baru kita selit, kemudian kita menghadap sultan, menghadap orang besar-besar. Okey. Lagi, itulah perbezaan pakai keris. Yang penting fungsi keris itu adalah senjata nombor satu, kemudian dia pelengkap busana, yang kemudian dia boleh mempertahankan diri. Okay? Jadi falsafah orang Melayu, keris memang sebagai senjata. Kalau kita pakai terbalik boleh, tapi fungsi dia akan dimatikan sebagai senjata. Nak cabut tak berapa sesuai, jadi tak berapa selesa tangan kita untuk cabut, dan kemudian kemungkinan terkena pada badan. Juga keris orang Melayu ni bentuk hulu dia ke depan macam ni dan tajam. Kalau kita pakai terbalik, mungkin menyocok perut ataupun kita terjatuh dan senjata kita makan diri kita sendiri. Jadi sangat tak sesuai pakai keris terbalik. Jadi ramai cikgu-cikgu keris tak bagi kita pakai keris terbalik macam ni. Jadi pesilat-pesilat
tolong tukar cara kita pakai ikut Kesultanan Melayu kita, pakai keris duduk depan. Okey. Alright. Kemudian cara kita pegang keris tarung, keris berlawan atau keris alang tarung yang menandakan keris kuasa. Jadi kaedahnya kita pegang dengan tangan kiri. Keris selit kita selit. Keris selit kita selit. Okey, dalam bengkung, dalam samping. Untuk keris tarung atau keris kuasa seperti keris alang, kita pegang dekat sebelah kiri. Okey, boleh juga satu jari kita ni kita sendal akan dia, supaya ada jenis keris yang bila kita terbalikkan dia tak berapa ketat, jadi dia longgar. Jadi kita boleh pegang satu jari ataupun pegang ke 4-5 jari begini. Jadi letak sebelah kiri tangan kita, isyarat kedudukan kita yang sesuai untuk kita mencabut, menghunus keris tarung untuk kita berlawan. Okey, baik. Ada pun juga boleh kita memegang sebelah kanan dengan isyarat keadaan lebih aman. Maknanya bila kita bukan kidal, kita pegang sebelah kanan, jadi isyarat kedudukan ataupun suasana waktu itu lebih aman. Bukan pada ketika waktu berperang. Maknanya waktu majlis, waktu adat istiadat, waktu majlis silat, kita boleh bawa keris pendua kita, boleh pegang sebelah kanan. Bila kita nak salam orang, kita boleh tukar sekejap, kita salam. Kemudian kita pegang balik sebelah kanan, menandakan majlis itu aman. Letak satu jari untuk lock dia, andai kata keris tu longgar. Okey, jadi boleh begini. Ada yang bawa dua keris, satu keris sebagai pelengkap busana, satu keris pendua, isyarat dia seorang pendekar. Keris dia bawa untuk bertarung in case ada emergency. Okey, ada juga sesetengah gambar mengikut tradisi, mereka memegang keris, bergambar bersama sultan, memegang keris, menyandang keris di bahu, pegang begini, sama ada di sebelah kanan ataupun pegang di sebelah kiri. Ada juga kedudukan keris, dia pegang hulu, letak ke atas begini. Menandakan dia bodyguard diraja, ataupun pegang sebelah tangan kiri. Okey, ini kedudukan bergambar. Orang dulu-dulu bergambar dengan sultan, menandakan dia hulu balang sultan, pegang keris-keris kuasa, keris-keris tarung, sandang keris begini, ataupun dia sandang keris begini. Untuk bergambar ataupun untuk adat istiadat di sana, dia duduk. Untuk adat istiadat dia berdiri tegak lama, dia pegang keris begini pun ada juga. Okey, baik. Kita masuk kaedah menghunus keris. Okay. Menghunus keris tadi saya dah tunjuk. Kita kisar keris, okay. Kita petik, kita keluarkan, hunus ke depan, melihat. Kemudian untuk bertarung, kita boleh teruskan bertarung. Kalau untuk adat istiadat, upacara majlis atau bergambar, kita boleh mengkucuk di jari kita. Kita boleh mendengar isyarat berhubung, kita boleh meletak di bahu, isyarat kita dan dia sama-sama berjuang. Okay. Itu menghunus keris. Kemudian kita masukkan balik keris kita dengan hati-hati. Bagi memberi dan menerima keris, kita boleh memberi seperti kita menatang ataupun menadah keris kita, kemudian kita bagi pada orang dengan cara terhormat. Jadi pakaian orang ataupun pakaian kita adalah diri kita sendiri. Jadi kita tak boleh nak kasar-kasar juga dengan senjata, sebagai kita menghormati
pemilik keris itu, juga kita berjaga-jaga kerana keris adalah senjata yang tajam. Kemudian kita terima balik, juga kita terima tu pelan-pelan lah. Kemudian barulah kita melihat keris yang kita nak lihat itu. Untuk kaedah ataupun kaedah kita nak melihat keris supaya dari segi keselamatan kita terjaga, tidak mencederakan diri kita sendiri, tidak mencederakan orang sekeliling kita apabila kita membuka satu-satu senjata, kita pegang bulu dia dulu dengan kemas. Kita pegang dulu bulu dia dengan kemas, baru kita terbalikkan. Kemudian baru kita petik, letak ibu jari kita pada sampir dia, kita petik sikit supaya kunci dia yang ketat tu terbuka. Baru kita letak siku kita dekat pinggang, kat badan, supaya tangan yang pegang senjata tu tidak bergerak. Baru kita keluarkan baju dia, keluarkan pakaian dia, baru kita melihat bilah mata. Yang penting pastikan orang sekeliling selamat, diri kita selamat. Kalau tak ada orang sekeliling, tak jadi masalah lah. Nak tengok sana, nak hunus ke sana, nak arah ke sana. Kalau ada orang sekeliling, sama ada kita ke atas ataupun ke bawah. Tapi biasa kita melihat, kita akan melihat mata ke atas. Kemudian rapatkan balik siku kita, masukkan balik. Masukkan pelan-pelan. Masuk pelan-pelan. Kalau keris sendiri nak kasar-kasar terpulang, ni keris orang, dan kita nak jaga keris dia supaya tak ada tercalar. Begitu juga keris kita. Keris bukan murah, keris agak mahal. Yang murah-murah pun dah 300, 400. Jadi value dia macam tu. Walaupun harga mampu milik je dah 300, 400. Ikan pula keris-keris yang lebih berkualiti, yang lebih original, yang lebih asli, lebih mahal lah harga dia. Alright. Okey, kita telah pun sembang cara selit keris, cara pakai keris, mengikut adab dan istiadat ataupun adat Kesultanan Melayu, negeri Melayu. Pakai di depan, kisar di tepi, ataupun pakai lebih sebelah kanan. Kita pun dah cerita kaedah orang Jawa pakai belakang. Saya ada keturunan Jawa, jadi saya ada berdarah Jawa, jadi saya pun ada ambil tahu kaedah cara selit keris orang Jawa. Kita dah belajar cara mengkisar keris, menghunus keris, cara buka keris, tengok keris. Kemudian kita dah bagi ukuran kepada keris selit yang sesuai dengan kita. Kita ambil siku kita sampai ke pergelangan tangan ni, sejengkal setengah ataupun sejengkal daripada ibu jari hingga jari kelingking, sejengkal ataupun setapak kaki, ataupun sejengkal daripada ibu jari hingga jari telunjuk, sejengkal atau sejengkal setengah, sesuai untuk kedudukan keris selit kita. Ataupun kalau kiraan inci, kita ambil 9 inci, 10 inci, 11 inci. Setengah orang tak sama yang dia rasa sesuai. Ada orang rasa 10 inci pendek sangat, ada orang rasa 10 inci tu dah sesuai. Untuk keris tarung boleh ambil dua jengkal setengah, 2 jengkal daripada ibu jari hingga jari telunjuk, 2 jengkal setengah, ataupun 2 jengkal daripada ibu jari hingga jari kelingking, 2 jengkal. Ataupun kiraan 17 inci, 18 inci, ataupun ambil daripada lipat siku sampai ke hujung jari tengah, jari hantu ni. Daripada sini sampai sini bilah mata sahaja. Itu kedudukan yang sesuai untuk keris tarung. Untuk keris sundang boleh juga jadi 3 jengkal, ataupun kita ambil kedudukan kita, jari kita ni, tangan kita daripada peha kita sampai 1, 2, 3 jengkal setengah, mengikut daripada ibu jari hingga jari telunjuk 3 jengkal, ataupun 2 jengkal
3 jengkal daripada ibu jari hingga jari kelingking. Okay. So lebih kurang selengan juga untuk keris sundang yang panjang, ataupun kiraan pedang, ataupun kiraan keris alang yang panjang, keris penyalang. Baik, itu sahaja video kali ini menceritakan cara kita pakai keris. Okay. InsyaAllah video seterusnya baru kita masuk untuk latihan silat, bermula daripada pelembut, kemudian masuk serang pelembut keris, kemudian kaedah serangan menggunakan keris, kaedah benteng, buah, cara berlawan menggunakan keris, jurusannya, kemudian masuk bunga, pentas dan juga persembahan menggunakan keris, iaitu mesti ada semua elemen-elemen asas tentang silat menggunakan keris. Baik, semoga bermanfaat. InsyaAllah kita akan berjumpa lagi. Terima kasih kerana menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.